Kenapa saya merasakan bahawa paling mengarut adalah keturah? Sebab saya nampak lagi-lagi bila isu Israel ni sedang dimainkan, saya nampak yang ada satu trending nak bagi tahu yang orang Melayu ni the chosen people pula. Kita ni adalah bangsa yang terpilih. Kalau kita terjangkiti satu penyakit yang orang Zionis Yahudi percaya bahawa orang adalah bangsa pilihan Tuhan. Okey. Dan akhirnya kita dalam nak naikkan semangat kita nak menentang Israel, Zionis dan sebagainya, kita menggunakan sejarah yang ada banyak versi, banyak falasi kepincangan dia. Baik. Untuk mengangkat bangsa kita. Selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast. Sembang Kopiah Terbang dikuasakan oleh Yayasan Mawadah dan Langkah Studio. Masya Allah. Macam biasalah, Sembang Kopiah Terbang, apa yang kita cerita tak adalah terbang sangat. Tapi kalau dengar tu, lain macam konten dia. Tapi macam biasalah, kita nak bawa sesuatu perkara yang boleh menghidupkan akal budi kita. Wah, Dr. Muki ni akal budi pula ayat kita kan. Yelah, kalau benda-benda yang merepek orang tak suka. Betul. Dan dulu kalau kita cerita pasal merepek ni, Min, dia dimulakan oleh Twitter. Sampai orang panggil diorang ni bangsa bubble, geng-geng Twitter ni macam-macam. Geng-geng Facebook tak suka Twitter dulu. Cara X lah. Sekarang X lah. Lepas tu tiba-tiba wujud pula satu lagi bangsa TikTok. Okey. Jadi sentiasa bergaduh. Twitter, X ni gaduh dengan TikTok kata gini pada Facebook. Dan antara orang yang dulu pernah kutuk TikTok adalah kita punya guest ni. Okey, siapa tu? Jom kita reveal terus. Baik, kita bersama dengan Tuan Helmi Effendi daripada The Patriot. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baik, Alhamdulillah. So dulu dia pernah kutuk TikTok. Tiba-tiba sekarang ni The Patriot punya TikTok pula boom. Dahsyat. Meletup pula. Jadi tahniah atas kejayaan. Berapa ribu follower dah? Berapa ratus ribu? Pertama tanya dulu siapa yang follower tu, Patriot punya account ke, Faizal penulis punya. kami ke. Maksudnya lain-lain Tapi semua berjaya lah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita kata total follower tu, kalau gabung-gabung semua, Lebih hampir 2 juta juga lah. hampir 2 juta. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so kita nak sembang tentang, khususnya kali ni adalah Bani TikTok. Sebab banyak sangat video yang tersebar, yang terlalu viral, bercerita tentang sejarah. Dan kita percaya permulaan sejarah populis ataupun sejarah secara mudah untuk orang awam faham adalah dipelopori oleh The Patriot. Alhamdulillah, itu satu perkembangan yang baik. Sebab dulu orang mungkin berasa sejarahnya bosan, tapi telah dimulakan daripada The Patriot untuk memudahkan orang faham. Tapi benda ni makin lama makin parah. Bila terlampau nak popular, nak like, nak view, nak share, banyak benda-benda yang kita kata fatal ataupun palsu. So, Amin, soalan daripada Amin. Okey, soalan dia. Teruskanlah kita. Mana pula soalan tadi? Okay, soalan pada saya. Tak apa, nanti dia potong jangan risau. Like kan live. Tak ada. Okay, so Helmi, soalan saya adalah, dalam banyak-banyak konten TikTok lah kan, awak rasa mana yang paling barai, paling teruk tentang TikTok dan sejarah? Ini soalan ni susah tau. Sebab banyak sangat. Jadi kejap bagi okey. Bagi saya lah yang paling barai saya Paling rasa barai adalah mengaitkan orang Melayu sebagai keturunan keturah dan 10 Bani Israel yang hilang. Oh, the losing tribe. Yes, the losing tribe. Kenapa itu paling tak masukkan? Sedangkan ia juga disokong oleh ustaz-ustaz. Why? Cuba cerita. Okey, itu kontroversi sikit. Okay. Pertama lah, sebelum saya nak mulakan ni, pertama, ilmu tu bukan daripada siapa dia datang. Kalau kita cakap apa, ustaz ni cakap macam tu, ustaz ni cakap macam tu. Dia ada satu falasi yang kita panggil appeal to authority. Okay. Jadi setiap orang boleh salah. Jadi kebenaran tu adalah kebenaran atas kebenaran. Jadi itu yang pertama lah. Baik. Yang kedua, kenapa saya merasakan bahawa paling mengarut adalah keturah? Sebab saya nampak lagi-lagi bila isu Israel ni sedang dimainkan, saya nampak yang ada satu trending nak bagi tahu yang orang Melayu ni the chosen people pula. Kita ni adalah bangsa yang terpilih. Kalau kita terjangkiti satu penyakit yang orang Zionis Yahudi percaya bahawa orang adalah bangsa pilihan Tuhan. Okay. Dan akhirnya kita dalam nak naikkan semangat kita nak menentang Israel, Zionis dan sebagainya, kita menggunakan sejarah yang ada banyak versi, banyak falasi kepincangan dia. Baik. Untuk mengangkat bangsa kita.
berlebih-lebihan atas klaim yang palsu untuk mengatakan bahawa kita bangsa tapi kita boleh nampak cuba daripada kisah keturah ni dia mula merebak kepada apa kononnya orang Melayu pernah bantu Al-Fatih takluk Konstantinopel, orang Melayu adalah pernah hantar 10,000 orang tentera bantu Salahuddin Ayyubi takluk Jerusalem, dan banyak lagi yang kalau kita cari sumber-sumber tu tak ada sumber yang tak jumpa sahih. sumber. Mana mitos yang diangkat untuk mengangkat Melayu tapi mana kata niat tak menghalalkan cara lah. Niat tu nak mengangkat Melayu tapi cara tu tak betul. Sebab semuanya mitos. Baik. Okey. Amir, masalah? Okey, sekarang ni kita fokus kepada isu hari ni. Orang suka bercakap pasal Melayu, kebangkitan Melayu, perjuangan Melayu. Tapi selalunya timeline tu bersepah-sepah. Tak kena. Tapi bila dikaitkan dengan hadis fitan, ilmu eskatologi, akhir zaman, benda tu memang syok lah kita dengar. Sebab banyak benda hadis fitan ni tak kita belajar kat sekolah, tak kita belajar di universiti, di pentas-pentas ceramah saja. Jadi benda yang paling rasa macam tak masuk akal sekali dalam timeline sejarah berkaitan dengan Israel dan sebagainya ni, apa yang kita boleh bincang dan bawakan kat sini? Okey, garis masa ya. Sebelum saya ni, sebab saya nak bawa kita ni dekat dengan saya ni ada mukadimah. Apa yang saya akan perkatakan ni, Ibnu Khaldun dah kritik lama dalam mukadimah. Ilmu moden sejarah pada hari ini diasaskan oleh Ibnu Khaldun. Kenapa saya cakap macam tu? Sebagai contoh, Ibnu Khaldun kritik ulama-ulama sirah pada zamannya dan sebelum. Ibnu Khaldun kata dalam kitab-kitab sirah, kitab tafsir cakap tentera Bani Israel ada 600,000 lawan dengan Firaun, lawan dengan apa, bukan Firaun, bangsa kanan berperang. Tapi Ibnu Khaldun dia tengok tau, dia cakap apa, kerajaan Bani Israel ni kecil, sekitar Palestin, Jordan tu semua. Dia tengok pada zaman dia tentera Rom dan Parsi bergabung, empayar luas besar. Paling banyak orang dapat bawa tentera 200,000. Okey. Jadi mana datang angka 600,000 tersebut? Yang pertama. Yang kedua, Ibnu Khaldun kritik ulama-ulama sirah dalam kitab mereka. Ibnu Khaldun cakap dalam kitab tersebut ada tentang cerita Raja Himyar. Himyar ni adalah satu kerajaan Arab purba yang dekat Yaman. Dalam tu kononnya Raja Himyar ni dia bina satu empire tu sangat luas sampai ke Maghribi dan China. Sampai ke Anatolia. Tapi bila Ibnu Khaldun tengok, Ibnu Khaldun cari catatan-catatan sejarah yang sezaman dengannya. Ibnu Khaldun cakap kalau benar Raja Himyar pernah sampai ke Maghribi, dia perlu melalui Mesir, dia perlu melalui Algeria, dia perlu melalui Palestin dan sebagainya. Mana catatan-catatan tentera yang sebesar itu yang menakluk tu pergi? Kita ada catatan Iskandar Alexander the Great takluk sekian. Kita ada catatan Genghis Khan takluk sekian. Mana pergi catatan ini? Pertama. Yang kedua, sampai ke China, jauh. Apa keupayaan tentera Himyar ketika itu? Tidak ada analisis yang logistik, tak cukup power ke, bekalan tentera yang cukup mampu untuk bergerak sejauh itu dan sebagainya. Tidak ada. Ini metodologi yang Ibnu Khaldun asaskan. Kita kena skeptik. Terus bertanya. Tapi masalahnya, bila mana kita bercakap tentang isu yang lain, contohnya Melayu keturunan keturah, antara yang disebarkan ialah keturah ini adalah puteri Raja Champa dan isteri kepada Nabi Ibrahim AS adalah puteri kepada kerajaan Champa. Kalau kita tengok kerajaan Champa ni, dia berdiri abad kedua Masihi. Ni tanya sejarah kan? Abad kedua Masihi. Sedangkan Nabi Ibrahim AS paling awal pun 3,000 tahun sebelum Masihi. Kita ada 3,000 tahun gap timeline yang perlu diisi. Jadi kenapa tiba-tiba puteri daripada Champa, sedangkan kerajaan Champa ini berasal paling awal abad kedua. Daripada hikayat dia, rekod arkeologi, catatan-catatan daripada China, India, sedangkan catatan orang Melayu sekalipun. Kita ada cerita pasal Champa dalam Salatin. Jadi ini yang timeline yang berselaru. Baik, dekat Malaysia ni kita sekarang bila bercakap pasal Palestin, Gaza ni, jadi bercambahlah ustaz-ustaz ataupun agamawan. Kita orang ustaz, so kita boleh cakap pasal ustaz. Kadang-kadang orang tak berani tau nak cakap ustaz, nak mengkritik ustaz. Cuma kita nak bawa pemahaman bahawa waktu ni bercambah mereka yang bercakap pasal hadis fitan. Kalau jemputan pun cerita pasal hadis akhir zaman, perjuangan akhir zaman, Dajjal, Al-Masih, Mahdi dan sebagainya. Jadi yang selalu tak kena pada poin-poin perbincangan ustaz-ustaz agamawan bila bercakap pasal hadis fitan ni, poin mana sebenarnya?
Saya nak ulas hadis fitan ni bukan saya punya Bukan bidang kita. bidang saya. Tapi timeline tu yang kadang-kadang benda tu tak masuk akal. Tak logik sebenarnya untuk kita ceritakan. Saya rasa cuba mengaitkan bahawa orang Melayu terlibat dalam penaklukan Jerusalem daripada dulu. Yes. Kenapa saya cakap bahawa penaklukan Jerusalem orang Melayu terlibat ni tak betul. Macam yang kita baca kan. Kita baca yang dalam apa? Dalam mukadimah dia mempertikaikan jumlah angka tentera. Ustaz yang ada dekat TikTok dia membawa angka 10,000 orang tentera daripada Kedah ketika sezaman dengan Salahuddin Ayyubi. Kedah pada hari ini 2 juta populasi. 2 juta populasi pun tidak mampu untuk membawa 10,000 orang tentera. Pada zaman tersebut, kalau kita repeat Kedah punya populasi 2 juta pun kita punya tentera pada hari ini. Dan kalau yang berdaftar dalam 80,000, 90,000 unit pada zaman 1000 tahun yang lalu, apakah Kedah memiliki kemampuan untuk membawa 10,000 orang tentera untuk pergi jauh ke Jerusalem, ke Baitul Maqdis? Yang pertama. Yang kedua, kalau 10,000 tu akan ada satu angkatan armada tentera yang maha besar bergerak sejauh dia akan pergi ke apa? Ni daripada Kedah nak ke Jerusalem tu. Dia akan singgah ke pelabuhan-pelabuhan dekat India. Orang India yang ada kat sana tu akan catat ada satu bala angkatan tentera yang besar. Mustahil diorang tak catat. Biasanya apa-apa yang kita tahu sejarah-sejarah Melayu ini melalui catatan India dan China. Kita tetap akan dapat orang China apa dengar cerita pada ni akan mencatat. Sedangkan cerita-cerita ni orang Arab akan mencatat. Sedangkan bila kita minta sumber tersebut, apa yang saya dapatlah, awak carilah sendiri. Pergilah dekat perpustakaan sekian-sekian. Contohnya perpustakaan Turki. Saya petikaikan Al-Fatih, ada tentera Melayu. Antara yang saya dapat jawapan dekat TikTok, tuan pergilah cari sendiri. Kenapa tuan tanya saya? Dia yang buat keluarkan dakwaan tersebut. Beban bukti tu macam beralih kepada saya pula. Faham. Jadi nampak percanggahan tersebut. Apa kesan mitos-mitos cerita pasal timeline yang salah, kepalsuan dalam menyampaikan fakta, walaupun untuk mengangkat semangat? Bukankah hikayat, contohnya Suratus Salatin ataupun hikayat-hikayat Hang Tuah dulu, walaupun benda tu hikayat ataupun dongeng tapi mengangkat semangat orang Melayu, adakah benda tu tak betul ataupun tak boleh? Dan boleh untuk perjuangan? Okey, soalan ni unexpected lah. Pertama, Suratus Salatin ditulis adalah untuk mengangkat raja-raja. Seorang raja-raja, saya minta maaf, raja-raja pada zaman tersebut perlu asbah. Asbah untuk mengikat keturunan diorang. Betul. Jadi setakat kalau aku raja, orang tak nak percaya. Jadi dia perlu ada kisah-kisah mistik yang ada pada raja tu. Kalau baca Suratus Salatin, ni Suratus Salatin pada asalnya adalah bercerita tentang genealogi raja-raja Melayu. Raja Melayu dia dakwa keturunan Zulkarnain. Dia dakwa keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam dan sebagainya. Dia sekadar asbah untuk orang menyembah raja. Untuk terikat kepada sistem, terikat kepada tu. Wujudnya mistik karomah kedaulatan. Betul, daulah dan sebagainya. Berasaskan kisah-kisah ini. Kalau ikut pada situasi tersebut, ianya perlu pada zaman tu. Sebab kalau tidak ada raja, kalau tidak tu akan ada anarkis, kekacauan. Pada hari ini kita tidak memerlukan raja dah untuk apa? Contohnya kisah tersebut untuk cerita kepada raja, kita tahu keperluan raja apa? Dah tahu dah keperluan ni adalah dalam perlembagaan kita tak payah kisah mistik tu, kita tahu, kita respect raja. Kita dah ada kisah tu. Sedangkan kita Tamadun Melayu ni hebat. Siapa cakap tak hebat? Kalau tak hebat, saya buat kitab Tamadun Melayu terbit tak cukup. On the way sampai kitab Tamadun Melayu 2. Lagi 500-600 muka surat untuk ceritakan kehebatan orang Melayu yang betul-betul bentuk fakta hebat. Sejarah. Ya, betul, fakta sejarah. Orang Melayu adalah pelayar hebat sampai ke Madagaskar, sampai ke Hawaii. Kisah tu betul. Ada catatan. Ada catatan dia. Sampaikan kalau baca, walaupun orientalis sekalipun, dia akan cakap bahawa diorang tak pernah jumpa orang bangsa yang kalau bangsa laut yang sebab orang Melayu. Sampaikan Austronesia, gelaran yang sekarang ni untuk satu rumpun bangsa yang luas, pada asalnya digunakan, dinamakan sebagai bangsa Melayu. Akhirnya betulkan lepas orang faham perbezaan bangsa dan sebagainya. Kisah-kisah tersebut ada asal. Tetapi kisah yang hari ni tidak ada asal. Sebab saya takut kenapa tau, apabila semangat berlebih-lebihan ke atas sejarah yang palsu, kita dah lihat apa yang jadi pada Johnny. Kerana semangat sejarah yang palsu, akhirnya mereka jadi rasa superior dan sebagainya. Kita dah lihat apa yang berlaku pada Nazi dulu. Mereka kalau berdasarkan pseudo sejarah, mereka katakan mereka keturunan Aryan.
Bangsa mereka sushi dan sebagainya. Diorang cuba korek mitologi Eropah kaitkan dengan diri mereka. Sedangkan tidak ada asas sejarah pun. Jadi antara ketakutan terbesar saya, ianya akan daripada semangat untuk naikkan bangsa, dia dah jadi berlebih-lebihan. Bangsa yang kultus lah, bangsa yang jadi betul-betul kutus, suci. jadi satu kutus. Tak boleh diusik, tak boleh dikacau, Betul. tak boleh dikritik. Akhirnya boleh membawa kepada pahaman-pahaman yang ekstrim seperti Zionis dan Nazi satu ketika dahulu. Itu kita punya kerisauan. Kerisauan. Cuma hari ni apa tindakan dari segi Helmi dan juga kawan-kawan dalam Patriot untuk pastikan, yalah, orang kita ni suka dengar cerita. Kan? Cerita tak kira dongeng ke, apa ke, mistik ke. Macam podcast seram-seram kan. Benda tu memang viral. Cerita mistik hari ni mengubah orang bagiannya dalam TikTok memang best lah. Cuma hari ni usaha kita nak bagi orang kenalkan dengan fakta yang diceritakan tadi. Buku-buku tamadun Melayu yang betul. Tak syok ke sampai orang tak boleh terikat? Kalau tak syok, Patriot punya buku takkan terjual 10,000. Ya. Lebih daripada tu. Nampak? Tapi secara jujur orang pernah tanya kepada saya lah, kenapa Patriot tak fokus sangat dah sejarah Melayu kepada dunia dan sebagainya. Saya cakap, macam mana nak fokus? Kau tulis macam ni, tiba-tiba ada orang claim sampai ke Ketura Bani Israel. Of course kita kalah. Kita nak claim macam tu, kita tahu yang kita ada prinsip kita dan sebagainya. Jadi kalau tak syok tu, masyarakat kena tahu satu benda. Ilmu, kalau kita baca sejarah, kalau kita baca sejarah, kalau kita sentiasa rasa berbangga, kita rasa sentiasa berbangga, gembira, rasa superior, itu bukan sejarah. Sebab kalau kita baca sejarah, tujuan kita belajar sejarah adalah untuk ambil pengajaran. Kalau semua kita hebat, bila kita nak belajar kisah kelemahan kita daripada sejarah? Betul. Bila kita nak menginsafi apa yang dah berlaku, nenek moyang kita buat dulu, kita tak nak ulangi. Betul. Jadi kadang-kadang kisah-kisah macam ini dia macam kaburkan kita punya, bila kita nak belajar daripada kesilapan daripada perpecahan kita, kesilapan daripada saling bergaduh, saling bertikam dan sebagainya. Hilmi, tadi Hilmi disebut berkaitan dengan bagaimana sejarah sepatutnya mengajar kita, ambil ibrah. Banyak sejarah. Kongsikan kepada kami satu sejarah yang bila Hilmi menelusuri sejarah Melayu ni, bila Hilmi baca tu, Hilmi sampai termenung, mandi tak basah. Sebab apa? Rasa besarnya ganjaran daripada yang Hilmi dapat daripada membaca sejarah tu. Sejarah Melayu tu. Contoh. Macam saya baca Raja Haji Ali, Fisabilillah. Bila baca sejarah dia rasa macam something yang aku kena muhasabah. Atau mungkin ada yang Hilmi boleh kongsi kepada kami, mana-mana sejarah yang memberi dampak dan impak pada kehidupan Hilmi. Saya suka untuk baca macam mana ketika British dia kepung kota Kuala Kedah. Perang musuh bisik. Ketika British kepung kota Kuala Kedah. perang bisik. Perang musuh bisik. Okey. Saya lupa angka tentera Melayu ketika itu sebab dah lama saya baca. Tapi British pada ketika itu bersama Siam. Siam minta tolong British. Waktu tu ada sisa-sisa tentera Melayu lebih kurang tak sampai 1,000 pun. Baik. Kalau gabung tentera British dengan kapal perang canggihnya, dengan Siam ada 10,000, 20,000 orang tentera kepung. Tetapi bila tengok tentera Melayu ni tak nak menyerah. Demi agama, bangsa dan negara, dia bertahan dalam kota tu sampai seorang demi seorang syahid. Kalau orang putih boleh bangga dengan kisah 300 orang, tapi ini kisah 300 Melayu. Bagaimana dalam jumlah yang saya rasa tak sampai 1,000, saya rasa 100-200 orang bertahan melawan kepungan yang terdiri daripada kapal perang canggih ketika itu, yang terdiri daripada tentera berjumlah puluhan ribu daripada Siam. Dan cincin tak nak berganjak, tak nak buka pintu gerbang kota Kuala Kedah. Masya Allah. Kalau saya baca ni cakap, kalau kita filmkan iaitu kita boleh rasa macam perjuangan nafas tu. Sebab saya rasa ceritanya lagi hebat daripada dia berlaku dekat pelabuhan, dekat laut, sumber air, dekat sungai tu. Kenapa disebut sebagai perang musuh bisik? Kalau boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita. Saya perang musuh bisik tu saya minta maaf. Tak menguasai sangat. Saya tak tahu kenapa dipanggil sebagai perang musuh bisik. Kenapa dinamakan sebagai musuh bisik? Dan akhirnya pada peperangan tu kita kalah. Cuma nak kata struggle Israel. Kita kalah kenapa? Tapi kita hampir sampai ke Bangkok. For the first time. For the first time kita dapat tengok kerajaan-kerajaan Melayu dekat utara sampai ke selatan, ke Sumatera pun ada. Bergabung. Buat pertama kali selepas sekian lama kita dapat lihat satu kesatuan ni. Last time kita tengok kesatuan macam ni Damai Melaka dengan Sriwijaya dulu. Faham. Jauh.
For the first time selepas beratus tahun kita dapat bersatu, dan akhirnya kita hampir ketuk pintu istana Bangkok tersebut, sehinggalah British akhirnya masuk campur. Bila British masuk campur, baru orang Melayu kena tolak ke selatan balik. Maknanya kekuatan kita ni melebihi dan melampaui segala-galanya. Cuma daripada bantuan kuasa luar lah, umpama British, yang juga berlaku pada hari ni. Kalau kita tengok tentera Hamas dengan Israel hari ni, kalau British tak masuk campur, US tak masuk campur, memang dah menang dah. Cuma cepat masuk campur tangan tu dah berperang dengan orang lain kan. Jadi kita ada sejarah mempertahankan kota kita. Baik, Hilmi, nak tanya tadi pasal keturah, kembali kepada keturah. Saya minta izin untuk saya sebut. Sebenarnya bila mana Profesor Dr. Soleha, dia banyak mengangkat bahawa kita ni bangsa keturah. Boleh Hilmi sekali lagi tekankan, selain daripada isu keturah itu adalah puteri kerajaan Champa, ada tak cara lain untuk menidakkan fakta keturunan tu? Sebab dia kata contoh Diorang suka sangat guna ayat ni. Saya tak tahu orang kata alah kun fayakun. Macam mana tu satu hal lah. Satu lagi kata memanglah 3,000 tahun kemudian apa semua, tapi ada sejarah menyatakan, dia disiplin ilmu sejarah tak ada. So macam mana kita nak menafikan lagi pasal bangsa keturah ni? Dia sebab antara yang awal-awal dulu, zaman blok-blok dulu, sebab cerita ni bukan cerita baru. Zaman saya form 3 dulu dah ada dekat blok. Blok Mr. Fal, kalau kita ingat kan, akta terahsia bangsa Melayu. Ada yang dalam tu betul, tapi ada yang tak betulnya adalah keturah. Di kononnya dia sebut Ibnu Kathir. Tapi kalau kita tengok Ibnu Kathir, dia sebut nama Ibnu Kathir, dia sebut nama beberapa kitab sirah. Waktu tu kami tak ada akses lah pada tu. Waktu kami siapkan kitab Taman Yahudi, penulis kami Non-Hizam Jamal, dia buka kitab-kitab sejarah Arab yang bercerita siapa keturah. Contohnya saya bacakan yang ni kat sini. Okey, contohnya dalam kitab Al-Muluk war Rusul. Saya rasa Ustaz guru tulisan Imam Tabari. Dalam ni Imam Tabari cerita, dia cerita asal usul keturah dikaitkan dengan bangsa Arab. Dan juga bangsa Semitik yang lain, bangsa Kanan, iaitu penduduk asal dekat Palestin yang Israel claim dia penduduk asal Kanan. Lepas tu dekat sini kita dapat baca kan, dia adalah pandangan pertama, sebab Imam Tabari dia tulis pandangan pertama dia cakap keturah ni adalah wanita Kanan yang bernama Keturah binti Yaqtan, isteri Nabi Ibrahim. Lepas tu pandangan kedua pula, keturah berasal daripada bangsa Arab, bangsa Arab Aribah. Bangsa Arab Aribah ni bangsa Arab yang asal. Kalau bangsa Arab lagi satu yang keturunan Nabi Ismail yang berasimilasi, dia ada 3 bangsa Arab. Bangsa Arab Aribah yang asal. Lepas tu yang pandangan ketiga pula daripada kaum Semitik. Semua kitab-kitab Arab yang bercerita tentang sejarah keturah mengatakan bahawa keturah ialah keturunan Semitik. Tak ada pun mengaitkan keturah dengan bangsa Melayu. Ya. Kalau kita tengok sejarah orang Melayu ni pula, DNA. Sebab hari tu sahabat saya dikeluarkan satu paper Zamir dia buat TikTok. Sampai 400-500 ribu view. Kalau tengok Zamir, dia ada buat satu penerangan. Dia baca paper kajian DNA orang Melayu. Orang Melayu ada darah Austronesia. Proto Melayu merujuk kepada Afro-Asiatik. Lepas tu adalah sikit darah daripada selatan India, daripada Asia Selatan, bukan selatan India, dan juga China, iaitu hasil daripada perdagangan lah, macam ada perkahwinan campur dan sebagainya. Secara majoriti orang yang kenal orang Melayu adalah orang Austronesia. Kalau kita keturunan keturah, dah lama orang Melayu adalah sebahagian daripada rumpun Semitik. Yahudi, Arab, orang Kanan, orang Assyria, orang Mesopotamia, ini semua adalah rumpun-rumpun Semitik. Pembina tamadun-tamadun terawal dunia. Jadi daripada sumber-sumber ni, kita ada sumber daripada kitab sirah sendiri yang meletakkan bahawa keturah ni adalah orang Arab. Daripada keturunan dia melahirkan suku-suku Arab, sebagai contoh suku Madian yang jadi umat Nabi Syuaib alaihissalam. Tak ada satu pun nama Melayu dekat kitab-kitab tersebut. Daripada sudut sains, tertolak. Kalau daripada sudut raja-raja Melayu sekalipun, raja-raja Melayu bukan tak tinggalkan manuskrip hikayat-hikayat diorang untuk mengaitkan, macam tadi Suratul Salatin. Paling jauh pun orang pergi adalah Zulkarnain.
Kita pun tak tahu kerana tu sebab sejarawan masih berbahas. Adakah Semitik Adakah Alexander the Great? Kalau Alexander the Great, Indo-Eropah. Kalau apakah Cyrus the Great? Kalau Cyrus the Great, Indo-Iranian. Jauh sekali dengan keturah. Jarak masa. Dan jarak dan jarak tempat. Dan sebagainya. Jauh sekali. Keturunan ni bukannya keturunan berkaitan dengan Semitik. Betul. Cyrus dengan Alexander bukannya tu. Jadi kalau ada sekalipun raja-raja Melayu yang berketurunan Semitik adalah mereka-mereka yang Syekh yang ada darah daripada apa? Yaman. Yaman, daripada keturunan Arab dan sebagainya yang datang. Tetapi hanya tertakluk kepada raja-raja lah. Dan itu pun selepas daripada Betul. jauh. Terlepas daripada Islam datang dan sebagainya. Kerajaan Melayu Melaka masa tu. Okey. Wah, kita rasa bahawa hari ini ada satu kelas pencerahan yang baik dalam bab sejarah. Okey, tapi saya suka bila ada satu benda yang tersebar di media sosial. Kemudian Helmi Effendi dan kawan-kawannya dia akan bagi satu pencerahan lah kepada kita kan. Contohnya macam Nabi ajar makan guna tangan, Yahudi cipta bersudu. Nabi ajar berak cangkung, Yahudi cipta zaman duduk. Jadi Helmi Effendi dia bidas balik nak menunjukkan bukanlah kita ni tak boleh nak mengutuk Yahudi, tapi banyak fakta-fakta yang salah. Jadi adakah benda-benda yang seperti ini yang orang banyak kaitkan bahawa budaya kita ni banyak diyahudikan dan akhirnya mewujudkan pentaksub dan juga kaki mitos ni lah. Ini masalah dia. Waktu saya terbitkan buku Mencabar Teori Konspirasi, antara sebab utama saya terbitkan sebab ianya bukan berakar dalam sejarah tau. Sebab part-part yang kita cerita ni biasanya akan dikaitkan konspirasi, orang cuba lindungi sejarah dan sebagainya. Dan ianya efek pada benda lain juga macam tadi tu kan. Yahudi dapat kredit sedangkan bangsa-bangsa lain punya innovation diorang tak dapat. Tandas dan sudu dan sebagainya. Sampai ada orang nak defend tu, dia cakap apa alah Rom tu Yahudi. Saya cakap kalau hari ni Yahudi kalau Maharaja Titus yang duduk dekat dalam rakam tu, kau cakap kat dia yang Rom tu Yahudi, dia bangkit, dia petampang kau. Kenapa? Sebab Yahudi yang sampai Yahudi dan jadi Bani Israel jadi 12 puak. Antara satu sebab adalah yang pada hari ini Yahudi daripada sampai bertebaran ke Eropah dan sebagainya. Sebab Rom halau diorang pada Baitul Maqdis. Betul. Diorang memberontak. Sampai 2 juta nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan dalam diri jadi sains. Bila kita cuba mengyahudikan segala-galanya, bagi contoh bidang sains. Kenapa contohnya Zamir dijemput Yahudi Zamir dijemput untuk cerita pasal pendaratan bulan. Antara komen yang dapat, kenapa kita nak percaya Yahudi sekian-sekian? Kita susah untuk menerima belajar sains dan sebagainya. Akan dikaitkan Yahudi, ilmu fizik, biologi dan sebagainya, dan ini end up kepada kita yang akan ketinggalan. Kita pun sampai satu masa untuk membezakan mana satu mitos, mana satu fakta. Sebab kadang-kadang kalau kita terikat pada mitos dalam hidup kita, akhirnya umat Islam ketinggalan. Tengok pada berita-berita pencapaian Eropah Barat, China, bahkan kalau UAE sekalipun yang Arab sekarang ni, yang contoh pergi hantar probe kemari dan sebagainya. India hantar robot kemari, China dengan stesen angkasa dan sebagainya. Berita-berita seperti ini sepatutnya kita sambut dengan aku nak satu hari nanti umat Islam bukan saja UAE tapi semua akan ulangi balik kegemilangan zaman Abbasiyah dulu. Tapi tidak, teori konspirasi itu telah buatkan melembabkan pemikiran kita, melembabkan kemajuan dan kita. akhirnya kita jadi denial kepada hakikat realiti dekat luar sana. Orang Eropah keluar daripada zaman gelap mereka. Mereka mengaku bahawa mereka jauh ketinggalan dengan umat Islam. Apa yang diorang buat? Proses penterjemahan semua karya-karya umat Islam ke dalam bahasa Eropah, bahasa Latin, Inggeris, Jerman dan sebagainya. Punyalah dia rasa macam kita ni jauh sangat orang Islam. Hari ni kalau kita for the sake untuk berlaku, sebab umat Islam pun dia berjaya bangkit cipta kemajuan kehebatan, dia buat terjemahan daripada manuskrip Yunani, manuskrip India, manuskrip China, manuskrip Syria, Mesir Purba dan sebagainya. Dan akhirnya dekat Baitul Hikmah zaman Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah al-Ma'mum dan sebagainya, ilmu membuah-buah. Diorang sedar bahawa tamadun-tamadun ini ada khazanah ilmu yang diorang boleh ambil. Dan Eropah pula sedar bahawa khazanah-khazanah itu dah dipegang oleh umat Islam, diorang pula ambil, dan akhirnya diorang pergi
mencapai apa yang orang capai pada hari ini. Kalau kita pada hari ini nak capai balik kegemilangan kita kena terima hakikat tersebut, belajar, rendah diri dan sebagainya. Kita ulang balik kegemilangan tersebut. Tapi ianya tidak terjadi. Kita menjadikan teori konspirasi sebagai satu mekanisme pertahanan kita. Kita jadi denial kepada realiti tersebut. Tapi ada yang kata tanpa kita mengenal teori konspirasi, kita mudah dijerat dan diperangkap oleh musuh. Soalannya, siapakah musuh itu dan sejauh mana konspirasi itu tepat? Orang cakap Yahudi menguasai kewangan dunia. Ya. 1967, George Soros dia serang negara-negara Asia. Indonesia jatuh, Thailand jatuh, Negara kita. Malaysia jatuh, kita kena. Korea jatuh. Ada satu negara tak jatuh. Hong Kong. George Soros cuba untuk lawan Hong Kong. Hong Kong berjaya game balik Yahudi. Oh, wow. Tercerit George Soros rugi beratus juta dekat Hong Kong. Kenapa? Sebab Hong Kong tahu ilmu kewangan yang George Soros duk buat, macam mana dia attack negara-negara ni sampai jatuh. Diorang lawan balik guna ilmu kewangan yang sama. Okey, faham. Jadi cuba kalau kita berpegang Yahudi kuasai dunia, ikut kita punya trending dalam kalau komen-komen kat TikTok. Kita dah menyerah, Yahudi kuasai dunia, kita kena tunjuk Imam Mahdi saja yang boleh selamatkan kita. Tergodek. Benda yang sama. Kalau kita contohnya, saya ada buat buku Operasi Badar. Macam mana Mesir boleh kalahkan Israel, dapat balik terusan Suez tu, kanal tu. Kalau diorang berpegang bahawa Yahudi ni superior dan segala-galanya berdasarkan teori konspirasi bagi tahu kita, dah lama Mesir akan give up awal. Yahudi kuat sangat, kalah. Kita 3 kali berperang, kita kalah. Kali keempat kita menang. Maksudnya jangan ambil teori konspirasi sekadar untuk menakut-nakutkan kita. Betul. Dan Tapi tak jangan jadikan taksub. Jangan taksub dan jangan jadi benda takut. Sebab ramai juga Mat, bila dengar teori konspirasi ni jadi anxiety, depression, macam cerita mati lah. Kan, macam mati tak boleh dengar kan, rasa takut apa semua. Tapi konspirasi yang macam mana? Sebab konspirasi tadi dengan timeline yang tak betul, dengan fakta yang salah. Konspirasi ada tak konspirasi tu? Dan konspirasi apa yang kita kena percaya dan wujudkan? Okey, bagi contoh Contohnya Freemason dan Illuminati. Orang pertama yang keluarkan bahawa Freemason dan Illuminati ni menguasai dunia bukannya orang Islam. Dia berasal daripada revolusi Perancis. Profesor-profesor dekat England yang ketika itu pro-monarki takut melihat kebangkitan rakyat menggulingkan monarki. Diorang cuba cari kambing hitam. Diorang dapat Freemason ni memang ada ritual-ritual gelap lah yang bersifat misteri dan sebagainya. Jadi ini adalah kambing hitam untuk aku persalahkan agar tidak merebak revolusi Perancis itu. Dan kemudian dan daripada situ segala keburukan, kekorupsi government dekat Eropah, diorang akan daripada Freemason dan Illuminati ni, diorang akan heret Yahudi sekali. Sebab pada asalnya Yahudi tak boleh masuk Freemason. Okey. Yahudi pada asalnya tak boleh masuk Freemason. Ramai orang tak tahu sejarah tu. Sebab mereka ni bukan keturunan elit. Diorang ni kalau dekat kalau baca kenapa diorang ditindas kat Eropah, pertama sebab orang Eropah ni agama Kristian. Yahudi ni memang hamba abdi lah. Kristian. Jadi diorang percaya bahawa Yahudi ni bunuh Jesus. Betul. Jadi itu diorang benci. Sebab waktu tu belum ada lagi aliran yang aliran yang Yahudi Kristian yang pro-Genesian. Evangelical kan. Jadi pertama. Yang kedua, Yahudi ni dia buat bisnes yang yang orang Eropah Kristian tak buat riba. Betul. Bagi pinjaman. Buat pinjaman. Dia tak boleh kerja. Orang Kristian tak boleh bagi dia tempat kerja. Jadi dia buat sistem pinjaman lah. Sebab ini diorang tak diterima masuk Illuminati. Sampailah pada ketika lewat abad ke-19. Jadi Freemason tu wujud, Illuminati wujud, tetapi teori diorang terlalu berkuasa menguasai dunia sampai kita tak boleh lawan dan sebagainya. Kaitkan diorang dengan kalau dekat Dajjal, anti-Messiah kan. Dajjal dalam agama Kristian dan sebagainya adalah datang daripada Eropah, bukan datang daripada umat Islam. Ramai yang tak tahu tu. Dan akhirnya kisah-kisah ini sampai kepada kita, terutama zaman YouTube The Arrival ya. The Arrival ni yang buat pun kita tak tahu siapa. Betul. Apa tujuan dia pun kita tak tahu. Apa tujuan dia buat. Sedangkan kita tahu bahawa untuk kita dalam Islam, ilmu itu, sanad tu penting.
Periwayatan. Periwayatan. Tapi kalau daripada siapa yang menyampaikan ilmu tersebut pun kita tak tahu. Jadi kenapa kita berpegang yang daripada sumber mana kami dapat decode tau, daripada mana sumber-sumber terawal yang bercakap tentang konspirasi. The Arrival, lepas tu cerita kaitan dengan The Matrix, Ya. Lord of the Rings, semua tu lah. Bermula daripada tu kita mengkaji filem untuk mengaitkan dengan Freemason. Tapi saya suka poin tadi, rupanya Freemason dan teori konspirasi tadi adalah untuk menyekat kemarahan revolusi Perancis. ketika mana monarki Perancis bertapak di sana. Wow, menarik. Itu kita kena faham. Sebab kebanyakan orang kata teori Freemason ni memang ada dalam ilmu kita dan kita kena menyekat Freemason. Ilmu fitan yang awal tak ada kaitan dengan Freemason yang Illuminati pun. Tapi mungkin juga hari ini ianya berlaku seperti dulu bahawa teori-teori ini dijadikan kambing hitam untuk menutup sesuatu kebenaran yang sedang berlaku. Betul. Kalau itu boleh teruskan. Okey, kebenaran ni sebagai contoh untuk kita dedahkan bahawa Yahudi memang menguasai dunia. Tetapi cara yang bagaimana? Teori konspirasi kaburkan kita tentang cara sebenar Yahudi menguasai dunia. Kenapa Amerika tunduk? Amerika satu kuasa besar yang dipanggil sebagai apa, satu-satunya adik kuasa zaman moden. Soviet jatuh, dunia dah pergi apa, satu-satunya adik kuasa itu Amerika. Tetapi kenapa Amerika sangat tunduk kepada Israel? Pertama, orang tak tahu bahawa cara Yahudi menguasai dunia. Kalau kita belajar teori konspirasi, kita macam dipesongkan daripada untuk tahu macam mana cara Yahudi menguasai kewangan politik Amerika. Yahudi ada satu badan dekat Amerika sana. Saya lupa ADL ke apa, ACDL ke apa nama badan tu. Badan tersebut dah terdiri daripada bilioner Yahudi daripada seluruh dunia. Dia akan pump duit dalam tu. Badan ini akan cakap apa, kalau setiap presiden Amerika, tak kira lah daripada Republican, daripada Demokrat, kalau kau nak duit bertanding dalam pilihan raya ni, kau kena sokong Israel, kau kena sokong Zionis. Obama daripada zaman dia student dulu, dia ada aktivis yang sangat pro-Palestin. Kerana duit yang ada pada badan ini, akhirnya dia tutup mata apa yang berlaku dekat Palestin. Sedangkan kita ada bilioner dekat Arab tu dengan kuasa emas hitam. Kita boleh je, kalau kita kena cara strategi dia, bilioner Arab ni boleh buat benda yang sama dekat Amerika. Tapi kita tak nampak jalan dia. Bila mana kita salah nampak, kita macam ni cara Yahudi kuasai dunia. Kenapa? Sebab dia memang Dajjal di belakang tu, sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, Israel projek diri dia kepada Amerika sebagai the unsinkable aircraft carrier dekat Timur Tengah. Seperti mana pentingnya Ukraine dekat Amerika, kenapa dia sanggup masuk campur? Sebab Ukraine ni adalah aircraft carrier untuk lawan Rusia. Israel adalah unsinkable aircraft carrier untuk lawan Iran. Diorang berjaya projek gambaran tersebut. Amerika cakap, kalau jatuh Israel, aku akan hilang the greatest ally aku dekat sana. Menarik tu lah. Jadi Freemason ni telah menjadi satu kambing hitam, telah menjadi asap kepulan yang membuatkan kita kabur, kita buta daripada melihat agenda kita sebenar. fokus dekat kambing tu, hakikat musuh yang sebenar kita tak tahu. Macam mana cara dia sebenar menguasai dunia. Yang ketiga, ada lagi? Yang ketiga dua tu je lah. Itu pun dua pun dah cukup kuat lah. Tapi bagi saya kan, tujuan kita bercakap pasal Freemason, konspirasi ni adalah jalan positif dia. Ada betul kefahaman-kefahaman tu untuk bagi awareness dekat kita bahawa musuh itu wujud. Kan? Cukup sekadar itu. Sehingga kalau kita bawa kepada keseluruhan hidup kita, tengok mikrofon Freemason, tengok cawan pun ni, Yayasan Mawaddah punya design pun Freemason juga kan. Segitiga juga kan. Jadi kalau saya gunakan sayap tu kan, tu sayap angel dalam lukisan Bible. Memang boleh nampak. Ada sampai satu tahap orang ni dia pergi every time mana tempat dia akan anggap ni mata satu Dajjal. Telefon ni mana satu Dajjal. Kadang-kadang kita nampak ada sudut pengkajian akademik kat situ. Cuma masyarakat perlu faham hari ni, kita tak menolak teori konspirasi dan juga teori-teori Freemason yang wujud. Tapi penggunaannya di mana? Sebab hari ni bila tengok di meja-meja pentas ceramah di masjid dan surau, agaknya betapa seriusnya yang boleh Helmi bangkitkan kat kita. Agama Islam ni luas. Tetapi kita tak nak dengar benda lain kecuali akhir zaman. Sedangkan kita ada apa? Agama Islam ni banyak benda-benda yang menarik. Dia ada kalau mantik, macam mana kalau apa? Macam mana
contohnya kan, yang cabaran yang kita terbesar macam mana kita lawan dengan atheism. Atheism. Ulama dulu dah cipta banyak hujah apa nak lawan, dan hujah ini digunakan oleh orang Kristian. Kalau diorang berdebat dengan ateis, sampaikan diorang punya wali besar Saint Aquinas pun menggunakan hujah Imam Al-Ghazali untuk lawan ateis dan sebagainya. Ni sebagai salah satu pada cabang yang saya kira sangat menarik. Tetapi kita tak nak pandang bab-bab lain dalam Islam yang saya kira sama menariknya. Sangat luas ini. Sampaikan akhirnya kalau penceramah kita diorang nak cari makan dan sebagainya, pendakwah ustaz-ustaz dekat luar sana, kalau tak cakap bab fitan akhir zaman ni, diorang susah nak dapat followers. Betul. Dan akhirnya diorang terikat untuk bercerita, dan akhirnya kadang-kadang kesilapan manusia, dan ini yang jadinya. Sedangkan Islam tu luas. Sangat luas. Itu sangat menarik yang kita boleh belajar, yang kita boleh bedah. Sejarah, akidah, fiqh dan sebagainya. Apa yang hari ni maklumat tu kita dah sampai, kita dah faham. Cuma hari ni macam kita tahu dekat TikTok penyebaran berkaitan dengan emosional tu banyak lah untuk pemahaman tentang sejarah. Cuma satu perkara lah yang kita nak bawakan, yang Helmi boleh bongkarkan hari ni ataupun boleh kongsikan sama-sama dengan kita. Apa benda fakta konspirasi yang perlu sangat untuk kita nafikan supaya tak dijadikan sebagai satu yang boleh menjahanamkan nilai kita? Fakta-fakta konspirasi yang hari ni tengah berlega selain daripada konturah tadi. Saya nak tanya pasal Helmi pasal satu sejarah, potongan sejarah tentang tentera silat ataupun tentera Melayu dihantar untuk membantu Sultan Muhammad Fateh berdasarkan gambar yang nampak macam tanjak and so on kan. Ulayan tu adakah itu mitos ataupun ada asalnya? Kebetulan saya pun naik video tu semalam. Oh ya ke? Dekat TikTok saya. Oh naik? Okey. Topi tu kita kena tahu lukisan-lukisan pada tu ianya adalah biasanya orang yang melukis tu dia tak turun pada medan perang. Sebab itu kadang-kadang dia ada tak sama. Dia bukan saja topi tu, serban-serban yang dipakai oleh tentera dalam tu pun bukannya bentuk serban yang sama macam serban tu yang tentera Turki pakai. Tapi kita dapat gambaran. Kita dapat apa? Bila kita tengok gambar tu, kita tengok pakaian seragam tentera Uthmaniyah yang ada pada zaman tersebut. Ada satu pakaian dia pakai topi merah. Walaupun tak sama 100% macam lukisan, kita tahu topi merah itu merujuk pada apa? Topi merah itu adalah merujuk pada topi bob yang dipakai oleh Janissary. Janissary ni adalah tentera elit Uthmaniyah. Yang pertama. Yang kedua, Turki tak perlu orang luar. Kenapa saya cakap jujur? Tentera pertama yang profesional dekat Eropah dan dunia pada ketika itu adalah tentera Uthmaniyah. Diorang ada, kalau sebelum tu tentera adalah karahan. Tentera profesional pertama di dunia adalah Uthmaniyah. Diorang bayar upah. Diorang ada akademi. Janissary itu adalah daripada anak-anak orang Kristian yang diambil sebagai tawanan perang, dibagi cagaran dan akhirnya didakwah dan peluk agama Islam, dan kemudian dilatih daripada kecil, daripada akademi, diberi gaji daripada kecil untuk jadi tentera profesional. The first ever tentera profesional. Diorang tidak perlu tentera Melaka. Kenapa saya cakap? Kalau kita baca 151 kejatuhan Melaka, antara salah satu sebab kekalahan tentera Melaka bukan sebab tak pakai senjata api, kita pakai. Tetapi kita kalah dengan tentera Portugal. Sebab tentera Portugal adalah antara tentera kedua dan ketiga di dunia yang profesional. Dalam sejarah yang jadi Uthmaniyah tidak memerlukan tentera Melayu ketika itu. Kalau kita nampak topi merah tu, itu adalah topi Janissary. Maksudnya bukan tanjak. Bukan tanjak. Maksudnya fakta mengatakan Uthmaniyah ada tentera Melayu tu tak betul lah. Tak betul. Dan bantuan yang sampai kepada Melaka melalui Sultan Abdul Hamid itu ada catatan. Sultan Abdul Hamid. Kemudian dia yang terawal catatan sejarah yang wujud, Uthmaniyah bekerjasama dengan kerajaan dekat alam Melayu ialah pada tahun 1578 ketika pengepungan Melaka. Okey. Ketika itu Aceh dibantu oleh Uthmaniyah untuk mengalahkan Portugis, tetapi dua-dua kalah. Portugis ketika itu memang adalah kuasa dunia. Itu yang terawal. Saya tak menafikan pun tak boleh juga, sebab mana dah tahu sejarah ini dia bukan satu benda yang statik. Ya, dia norma yang hidup. Dia ilmu tu akan update dari semasa ke semasa.
Kalau saya cakap pada hari ni saya terlalu yakin bahawa benda saya cakap tu betul. Tetap besok tu Allah datangkan ada orang jumpa dokumen. Oh, rupa-rupanya tentera Melaka pernah pergi ke sana. Setakat pada hari ini benda bila orang tanya, saya akan minta satu benda. Apa bukti sejarah yang mengatakan sedemikian? Sebab saya tidak akan menafikan 100%. Sebab saya macam orang cakap, macam teori konspirasi, dia ada satu ayat. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Ya, banyak lagi benda yang kita tak tahu. Jadi sebab saya nak tahulah, saya minta sumber. Lagi mana sumber-sumber ini belum ada, saya berpegang bahawa orang Melayu tidak membantu tentera temannya, sehinggalah ada orang dekat luar sana jumpa sumber yang pertama dia autentik, yang kedua dinilai oleh pakar-pakar sejarah. Kenapa saya cakap macam tu? Peer review ni adalah satu disiplin akademik. Saya rasa kalau kita buat tesis, kita buat jurnal dan sebagainya, sebelum dapatan kita tu public sampai ke dapatan awam, ianya akan direview oleh mereka yang sama taraf dengan kita, yang ada autoriti yang sama. Diorang dah luluskan baru boleh naik. Benda yang sama jadi kepada Sungai Batu, Kedah. Asalnya 788 sebelum Masihi. Kenapa tiba-tiba dia beralih kepada abad kedua? Angka 788 tersebut Dr. Nasha Rojadika kongsikan bersama saya, ketua arkeologis dekat Sungai Batu sekarang ni, salah seorang daripada pengkaji, bukan ketua, minta maaf. Dia kongsikan, dia buat paper jurnal untuk 788. Tapi dapatan tersebut ditolak oleh arkeologis seluruh dunia. Sebab ada kesilap, ada bukti tersebut, ada catatan. Perlu bukti yang lain untuk dapatkan angka 788 terbalik. Jadi yang terawal yang diterima oleh pakar dari seluruh dunia adalah abad kedua. Jadi benda yang sama, kalau ada orang jumpa sumber yang mengatakan bahawa orang Melayu pernah membantu Al-Fatih, saya memang nantikan. Kalau dapat, Alhamdulillah, maknanya orang dulu, orang Melayu ni semangat jihad dia kuat. Kita pun gembira kalau kita pun gembira. Saya gembira, saya Melayu. Tapi kalau selagi mana belum ada tu, saya cakap saya hold saya punya judgement. Kita tawakuf dulu. Dia kena jujur dengan ilmu, Min. Kalau tak ada, cakap tak ada. Kalau ada, kita pun gembira. Kita pun nak bangsa kita ni ada dalam catatan sejarah, apatah lagi dalam pembukaan kota Konstantinopel yang dijanjikan oleh Nabi. Mestilah kita seronok sebaik-baik tentera, sebaik-baik raja. Tapi kalau dah tak ada, kita buat cara tak ada lah. Kenapa nak memaksa fakta itu kepada kebenaran bagi pihak ataupun puak kita? Itu masalah paling besar. Hari ni dekat dalam zaman sekarang ni, apa yang menyebabkan bagi pandangan Helmi lah, antara pengkaji sejarah, orang minat sejarah tapi banyak pemalsuan sejarah, tapi tak ada yang counter balik, tak ramai, sebab takut nanti dikatakan sebagai mereka yang terlibat dengan konspirasi. Dr. Zul Iskandar Ramli ada dalam satu seminar umum. Sebab apa bila kita dia tambah satu benda tau, sebab antara yang masih push angka 788 ada antara doktor yang yang Piu Rahman sebelah, saya tak nak sebut nama yang dia kena tahu. Dr. Zul Iskandar Ramli cabah kepada penyokong dia dan siapa saja, siapa yang menolak bahawa Kedah tu abad kedua sebelum Masihi, datang jumpa saya ataupun datang sini, apa hujah awak? Tak ada seorang. Dia cabar tau, dia buat cabaran terbuka. Dia daripada UKM, dia tokong kajian daripada USM. Jadi bukan tidak ada macam contohnya dekat UIA yang dikongsikan untuk tegur, kritikan yang viral dekat TikTok. Sarjana-sarjana ni ada. Tetapi sebab mereka bukanlah bernada populis. Itu yang followers tak ramai. Belum sampai ke tahap itu lagi. Jadi video tak ada lagu. Tak ada lagu. And then tak disampaikan dengan emosi, disampaikan dengan akademik. Jadi mungkin itu pun tak mencapai sasaran yang tepat. Tapi bagi kita faham, benda bercakap pasal Freemason, konspirasi ni lama sangat. Sampai kadang-kadang kita tak tahu arah tuju kita untuk memahami tujuan adanya Freemason dan konspirasi ni untuk apa. Adakah sekadar untuk menakut-nakutkan kita, ataupun sekadar penceritaan yang menjadi halwa telinga. Oh, sedap lah dengar. Kan, sebab saya pun kadang-kadang terpesona dengan kisah-kisah macam tu. Tapi bila kita baca, merujuk, adakah perbincangan idea macam ni, banyak benda yang perlu dikaji. Dan bagi Helmi sendirilah, selain daripada TikTok, ada tak tempat lain atau medium lain yang hari ni memang tersebar luas pentaksub ataupun mitos-mitos yang berkaitan dengan konspirasi ni? Piu Rahmat tadi, Bro Rahmat ada cakap kenapa dulu pecah dekat Twitter, masuk Twitter. Saya rasa pengguna TikTok kena belajar dengan pengguna Twitter, dan pengguna Twitter kena belajar pengguna TikTok. Kenapa? Twitter ni dia terlebih rasional.
Terlebih rasional pula Terlebih rasional pun tak boleh juga. Terlebih rasional dia pertikaikan tiap dia skeptik sampai dengan arahan dia dari Tuhan pun dia skeptik. Tutup aurat dia skeptik. Berzina Saya dia tak berani skeptik. dalam TikTok. Twitter. Saya tak berani dalam Twitter. Tak boleh. Dia sampai level macam tu. Follow saya makin lama makin turun. Bukan makin naik makin naik. Dia sampai level macam tu. Dalam masa yang sama, orang dekat TikTok pula dia terlalu bersangka baik. Bersangka baik. Macam orang macam saya. Waktu yang naik follow saya. dia sampai samua dia letak pada fate seolah-olah kun fayakun boleh jadi. Dia terlalu berserah. Atas kuasa Tuhan semua boleh. Jadi sampaikan walaupun macam tu ada sunatullah yang Tuhan letakkan dalam ni. Jadi kalau nak buktikan sunatullah tu boleh kita panggil boleh boleh lari dia punya peraturan dia. Contohnya daripada kalau mukjizat, karamah dan sebagainya. Selagi tidak ada benda tu tak dapat dibuktikan bahawa yang terjadi itu adalah mukjizat dan karamah. Ada sunatullah dia yang perlu tu. Okey. Saya nampak Helmi banyak juga ada aktif menulis dekat Facebook. Kan dia kata banyak Helmi kata sekarang ni followers aku dah makin ramai lah. Aku kena cover sikit benda-benda berkaitan dengan shit post ni kan. Tak boleh nak buat shit post sangat. Tak boleh nak buat kelakar. Tak boleh nak macam kena serius je. Kat Facebook ada ke peminat cerita dia ni? Ataupun ramai? Sebab saya tengok like, share pun banyak. Facebook ni dia sederhana lah. Kebanyakan mungkin sebab orang tua. Sebab Twitter dengan TikTok ni orang muda. Orang muda ni dia lebih, orang muda ni kalau yang konservatif dia akan tarik ke kanan ekstrem kanan. Kalau yang kiri akan ke kiri betul. Itu yang jadi pada Twitter dengan TikTok. Facebook ni barangkali pengalaman hidup ada yang kena tipu dengan politician. Kita dah ada beberapa kali election kan. Jadi dia dah mula mula tengah-tengah. Dia tidak terlalu ekstrim dan sebagainya. Jadi dekat Facebook ni dia lagi tenang. Jadi saya boleh berkongsi idea ni. Bagi contoh kalau saya defend bab-bab konservatif Islam dan sebagainya, kalau saya naik kat Twitter saya akan kena tag. Kalau saya bab-bab sejarah ni kalau saya naik kat TikTok saya akan kena tag. Tapi dekat Facebook enjoy. Sharing lagi banyak. Sharing lagi banyak. Baru 1,000 lebih sharing saya tengok. Posting-posting tu. Maknanya ada berbeza platform, berbeza pengguna dia lah. Betul. Tapi yang paling menerima idea Patriot ni dekat bagaimana? Ikutlah kalau kami kadang-kadang orang akan cakap kalau dekat Twitter orang akan cakap kami ni right wing lah, tapi kalau dekat TikTok dekat Twitter orang cakap kami, kalau dekat TikTok kami pergi akan cakap kami akan liberal. Bermaksud bahawa ada idea kami yang tak diterima oleh sekumpulan golongan, tapi dekat golongan lain terima. Ada idea kami ditolak oleh sebahagian golongan dan diterima golongan lain. Bermaksud kami ni, kalau saya berani cakap bahawa The Patriot ni sebenarnya sentris. Bila sentris ni je yang kanan dan kiri yang akan menolak. Saya ada cadangan lah untuk Patriot ataupun Helmi untuk design satu studio yang lengkap dengan busana Islamik, dan juga Helmi mungkin berkopiah lepas ni kan, dengan syal dan kemudian menceritakan tentang konspirasi. Kami ada ustaz Ustaz dengan sunat. Tak sekarang ni semua jadi ustaz. Semua jadi ustaz. Untuk di TikTok sajalah. Bila di Twitter gaya lain sikit lah. Kan, itu contoh lah. Jadi sekarang ni macam media-media perbincangan hari ni, contohnya bila masuk contohnya DML Studio, penerimaan kumpulan-kumpulan tu ada target-target yang tertentu. Macam kita di podcast ni lah. Tapi Alhamdulillah hari ni kita nak bawa satu pencerahan bahawa bukan tak perlu percaya langsung konspirasi ni, tapi perlu melihat faktanya, detailnya, catatannya supaya kita tidak terpesong. Okey Rahmat, apa? Saya ada soalan terakhir, tapi saya tak naklah soalan ni akan ganggu perbincangan kita. Kenapa teruskan? Saya nak tanya Helmi, kenapa belum kahwin? Helmi antara hot star. Barang rare ni, barang langka ni. Kenapa Helmi? Kenapa belum kahwin Helmi? Agak lah. Dua kali putus tunang. 2 kali putus tunang. 2 kali putus tunang. Masya Allah. Tunang yang official lah. Saya bila macam ni kan, kali pertama tu divorce settled lah. Masa tu umur berapa? 28 kali pertama. Kali pertama, lepas tu setahun 2 tahun lepas tu 29 je tahun lepas. Dua-dua pun dah kahwin lah. Dua-dua yang Helmi tunang tu kahwin Dah kahwin lah. Tapi hubungan masih jaga masih baik dengan mereka? Ke mas hamba? Yang pertama dah blok saya. Apa dia? Dah blok. Yang kedua tu dia dah some friend, tapi saya tahulah dua-dua tu dah kahwin, adalah kawan menyampai. Yang kali ketiga ni dah tak excited lah nak mencari. Kali ketiga saya
Saya rasa ada sebab lah Tuhan kan. Mungkin kalau saya kahwin, saya anggap perjuangan yang saya tengah buat ni kan akan terganggu sikit dan sebagainya. Betul. Mungkin saya percaya bahawa ada hikmah kepada setiap Semestinya ada hikmah. ada hikmah pada Dan InsyaAllah, akan insyaAllah. mematangkan- Pasti akan jumpa dengan orang yang tepat Amin, dan amin, perbincangan yang tepat. InsyaAllah. Kerana itulah Ibn Khaldun. Kenapa? Apa nama soalan luar topik juga. Okey. Bukan berkaitan sejarah, tapi sejarah juga. Boleh cerita kepada kita sejarah macam mana The Patriot boleh terbina? Okey. 2012. Ramai yang tak tahu tapi saya pernah update status. 2012 ketika Patriot terbina ialah ini kaitan dengan patah hati juga tau. Patah hati juga. Okey. Wow. Itu ada kaitan dengan soalan tadi tu. Ada kaitan. Waktu saya belajar universiti dulu, saya student Unisel. Waktu umur saya 19 tahun, 20 tahun, saya putus cinta kali pertama waktu tu. Lepas hampir dalam 3 tahun bercinta. Waktu tu saya sangat devastated. Last semester. Saya tak datang kelas. Saya tak datang tu semua. Dan benda ni dapat tu kepada partner saya, Abang Jamali ketika tu. Oh, Abang Jamil masa tu senior ke macam mana? Apa dia? Jamali lagi. Senior di Unisel. Tak. Dia kawan saya main futsal. Oh, main futsal. Main futsal sama-sama waktu tu. Jadi bila dapat tahu daripada kawan-kawan futsal saya yang Helmi 3 minggu tak datang, tak balik lepas sewa. Waktu tu saya tengok devastated tau. Saya first time menulis. Waktu tu novel saya yang pertama. Saya dah duit royalty saya yang pertama. Saya dapat. Minggu pertama saya waktu putus cinta masuk semester baru, saya tak datang kelas. Saya tidur hotel sampai duit saya habis. Sebab duit royalty banyak Lepas tu minggu kedua saya tidur rumah kawan sampai mak dia campak saya punya baju luar. Sebab saya buat macam rumah ni. Kan? Minggu ketiga waktu tu dia memang hilang harapan. Budak lagi kan. Saya jadi macam gelandangan. Saya tidur dekat stesen bas, saya tidur macam Batam. Sampailah Abang Jamal dia patut Abang Jamal request. Mi, kau dekat mana? Waktu saya lapar dah sehari hampir sehari 2 hari tak makan, duit habis. Jom abang belanja kau ada berapa? Ada RM3. Kau naik LRT, kau turun sup meletup TBS waktu tu. Sebetul TBS. Okay. Jom jumpa abang. So abang yang mari jumpa. Kau ni, aku kenal kau ni. Kau English student, bijak. Kau ada knowledge yang banyak dan sebagainya. Kenapa? Sebab seorang perempuan kau nak hancurkan masa depan kau. Lepas tu kau tengah patah hati kan? Kau gunakan patah hati kau. Jom sama-sama dengan abang kita buat The Patriot. Kau tulis artikel banyak-banyak, apa yang kau baca, apa yang kau tu dan sebagainya. Kau kumpulkan kawan-kawan kau yang waktu tu Aiman, Lamir dan sebagainya. Jom buat macam ni. Sama-sama kau tolong abang. So daripada situ terbentuklah sekarang. Terbentuklah The Patriot pada hari ni. Zainuddin versi The Patriot. Hayati. Daripada patah maka tumbuh. Maka kepada semua yang sedang patah, kita doakan segera sembuh dan tumbuh dengan mekar dan baik, insyaAllah. Tak apa. Jangan risau tentang tiada itu. Kerana rahmat juga tiada. Sama juga. Minta maaf, dia bukan kami. Dia bukan kata tak ada Dia bukan kata putus tunang. Apa pun tak ada. Macam awak pernah merasai jugalah kan. Dia apa pun tak ada. Putus tidak, bertunang pun tak pernah. putus tidak, berperasaan pun tidak. Awak okey. Ada perasaan, ada pengalaman bertunang kan. Macam Rahmat dia tak excited langsung. Tapi insyaAllah Bagi saya ketika tiada itu Allah Ta'ala hadirkan sesuatu yang ada kan. Saya ni soalan balik pada Ibn Khaldun Muqaddimah. Tabari tafsir Tabari memang sentiasa dikritik lah sebab dia terlalu bawa banyak benda-benda yang Israeliat, benda-benda yang hearsay. Maka Ibn Khaldun gariskan disiplin sejarah. Tadi Hilmi ada cerita pasal satu daripada banyak-banyak disiplin sejarah yang Ibn Khaldun gariskan. Kalau boleh tambah lagi 1-2 apa yang Ibn Khaldun bagi tahu, ini baru kita kata boleh sejarah tu boleh diterima. Apa yang saya nampak pada Ibn Khaldun ni, dia suruh kita skeptikal lah. Skeptikal. Nilai daripada apa, sebab orang-orang pada zaman dia, dia dengar datang kepada ulama nama ni, dia terus percaya, bertaklid buta. Apa yang jadi pada hari ni lah. Taklid. Bertaklid semata-mata. Ibn Khaldun dia kritik kepada taklid. Taklid memang buta. Kita ni. Baik. Disiplin sejarah kita tak boleh bertaklid. Skeptikal kepada tu. Tapi janganlah skeptikal pada ayat-ayat Tuhan pula sampai yang tu kan. Jadi berlaku. Kita setiap benda kita kena bersederhana lah. Ini yang Ibn Khaldun buat.
Sebenarnya Ibnu Khaldun dia ada gariskan, dia sebenarnya At-Tabari pun dia ada cakap pada awalnya dia sangat menggalakkan orang untuk kritik. Ya. Dia punya penulisan, dia cakap apa, dia dapat pun kisah daripada kisah-kisah yang dia collect daripada orang-orang yang hidup sezaman dia, daripada sumber sekunder lah. Sumber sekunder. Itu yang berlaku. Faham. Apa yang berlaku pada hari ini, masyarakat kita tidak biasa pada kritikan awam. Lagi-lagi kalau seorang itu nama besar. Saya sentiasa terbuka. Kalau saya ada buat salah dalam podcast ni ke video ni, tegur. Kritik, tegur. Saya sangat terbuka. Tapi benda ni tak biasa oleh orang awam. Lagi-lagi yang dikritik tu adalah tokoh-tokoh beragama. Jadi bagi contoh, saya bertanya bagi contoh sebab saya rasa ilmu zaman Abbasiyah dulu, Islam, ilmu bangkit sebab kritik mengkritik. Kita dapat lihat Imam Al-Ghazali mengkritik Ibn Sina dalam tahafut Al-Falasifah. Lepas tu Ibn Rushdi, dia tak puas hati pada kritikan Imam Al-Ghazali, dia buat tahafut. Lepas tu kemudian kita ada Ibn Rafiq defend, ada yang tolak dan sebagainya, dan akhirnya ilmu ini jadi macam yang kita kenal, berkembang. Tanpa kritikan, ilmu akan tercekat. Kritikan membedah tesis, kemudian jadi antitesis, dan kemudian ada orang ketiga yang sintesiskan kajian pertama dan kedua. Benda itu yang saya nak. Faham? Ini yang kita tidak ada. Kalau kita nak lihat bahawa apa yang kegemilangan umat Islam yang terdahulu dibangkitkan semula, maka kita kena terbuka kepada amalan akademik seperti ini. Tapi hari ini selalunya kritikan berlaku secara terbuka, dan setiap kali kritikan itu dibawa disertakan dengan kata-kata pengikut. Maksudnya kritikan dan di bawah itu backup daripada pengikut-pengikut. Jadi kritikan tu datang dalam bentuk yang emosional. Jadi orang tak dapat nampak nilai ilmu pada kritikan tersebut. Orang hanya nampak siapa yang lebih berpengaruh dan lebih banyak pengikut. Jadi itu yang saya rasa dulu diorang tak mengejar pengikut sebab mungkin medium tu antara kedua-dua pihak. Betul. Dan anak murid ada adab dan akhlak yang tertentu. Sekarang ini kita umum, netizen ni bukan anak murid mana-mana. Betul. Cuma ada sentimen. Saya rasa dia ni lebih bagus, dia ni lebih beradab, dia ni agak keras, jadi saya lebih follow yang ni. Tapi kedua-duanya tak faham kan apa yang diperdebatkan, apa yang dikritikkan. Jadi insyaAllah lah kita naikkan nilai ilmu tu. Sebab tu kita kena follow Patriot, kita kena follow yalah, apa sahaja cambahan minda dalam bentuk media sosial supaya kita lebih berakal budi. Saya tak pernah menafsir, saya tak pernah tuduh orang apa. Jangan dengar. Betul, saya cakap dengar. Kita kena dengar. Sebab bukan semua yang disampaikan itu ada salah. Ada asas kebenaran tu mesti ada dekat situ. Betul. Kita jangan tengok dengan mata lalat. Bila kita tengok dengan mata lalat, kita nampak semua buruk. Kita jangan tengok dengan mata ketaksuban. Semua nampak baik. Kita kena bersederhana. Dan kalau apa yang saya punya kritikan kata tokoh-tokoh ini salah, saya memang menantikan kritik lah, buat artikel, buat video. Sebab saya dan sahabat-sahabat saya dalam Patriot, saya tak ada bergaduh. Ramai yang tak tahu saya bertentangan pendapat dengan Zamir, dengan Faizal. Baru tadi saya bertentangan dengan apa, dengan Zamir, dengan Faizal dalam WhatsApp sebelum saya datang sini. Tapi macam mana kami meraihkan kritikan tersebut? Dengan Yomat supaya ada kesimpulan lah. Sebab tu kadang-kadang kita pun jemput juga kan, macam mana kita ada buat jemputan pada Ustaz Auni, Ustaz Manis, Prof Mu'ati, ramai lagi. Tapi masih belum dapat respon. Tapi belum ada respon lagi. InsyaAllah atas kehadiran mereka, kita akan dapatkanlah maklumat-maklumat. Supaya apa? Supaya pendengar akan dapat digest maklumat itu dengan lebih lumat dan bukan sekadar faham, amal sebakan tapi tak betul. Jadi insyaAllah cukup menarik, Rahmat. 1 jam dah, Masya Allah, tak terasa. Alhamdulillah, menarik. Saya nak tanya satu buku yang Helmi baca dan Helmi rasa benda ni membentuk sekarang Helmi. Dan perlu dibaca oleh kita semua. Saya buku yang ada dekat depan saya ni lah, sebab saya cakap pasal sejarah. Jadi kebanyakan orang nak mendalami sejarah, dia tidak ada asas metodologi sejarah yang betul. Baik. Tak ada asas disiplin yang betul. Jadi itu sebab tak tahu macam mana nak nilai yang mana betul dan salah. Baik. Kalau kita ada asas tu, ada ilmu tu, maka kita boleh. Jadi kebetulan buku yang ada pada saya ni, walaupun bukan terbitan saya sendiri, saya sarankan dah ada bahasa Melayu. Ibnu Khaldun. Bahasa moden ke bahasa klasik? Yang Bahasa klasik. Melayu moden. Bahasa Melayu moden. Senang faham. Sebab saya dulu baca dalam bahasa Inggeris. Dah ada dalam bahasa Melayu ni, lagi senang lah untuk ni.
Kita selalu cakap apa, kita selalu bising, Mak Zuckerberg, kita selalu cakap apa, kenapa Mak Zuckerberg boleh baca, kita tak baca. Dah sekarang ada dalam bahasa Melayu. Kita jangan ketinggalan, Yahudi pun baca kan buku ni kan. Baca sebab saya rasa antara khazanah umat Islam yang masih ada yang sangat bernas inilah. Bila kita baca, kita akan lebih rasional, kita akan lebih berfikir lebih mendalam dan sebagainya, membentuk masyarakat yang kritis. Relevan ke fakta Ibn Khaldun untuk kita pakai pada hari ini? Dia bukan fakta, dia mengajar kita Yalah. bagaimana untuk berfikir. Masih lagi relevan. Fakta-fakta poin-poin penting dari sudut pengajarannya yang boleh kita amalkan pada zaman moden hari ni. Relevan, sangat relevan. Dia kadang-kadang kita terkejut bahawa 1000 tahun yang lepas sampai masa hari ini, disiplin apa yang diasaskan itulah ilmu sejarah moden. Kita panggil dia bapa sejarah moden sebab sebelum dia sejarawan-sejarawan tak buat apa yang kita buat. Tapi setiap sumber Herodotus, kalau walaupun dia adalah sejarawan Yunani, kalau baca dalam buku dia sembang pasal Atlantis tidak ada sumber yang kukuh, tapi boleh masuk dalam buku sejarah dia. Kalau baca apa kisah dalam kitab sebelum Ibn Khaldun, dalam kitab tafsir, kitab sirah, Menara Fir'aun 15 km yang pernah saya kritik, kisah-kisah itu adalah Israeliat yang dibawa masuk dalam kitab tafsir. Tapi apa yang sejarah moden pada hari ini, tapi setiap sumber-sumber asasnya adalah Ibn Khaldun. Jangan taklid kepada individu. Kena skeptik, tengok apa contohnya kalau cerita tu, tengok sekeliling sumber dia daripada mana, logik ke tidak cerita tersebut dan sebagainya. Semua asas-asas sejarah moden yang kita belajar, kalau student sejarah kat universiti belajar, ianya diasaskan oleh Ibn Khaldun, seorang ulama juga. Ulama Asy'ariyah yang tu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Min. Wow, Terima kasih cukup Hilmi. lengkap. Dapatkan mukadimah anda di pasaran sekarang. Terima kasih, insyaAllah saya pun akan mula baca sebab kita perlukan fakta-fakta yang tepat. Bukan saja sekadar penghias telinga kita, bagi sedap, bagi manis, tapi banyak benda yang tak betul. So selamatkan diri anda daripada fakta yang salah. InsyaAllah selamatlah dunia akhirat. So terima kasih kepada Hilmi Effendi. Seperti mana Zami ada kali kedua, InsyaAllah mana tahu ada kali kedua, ketiga, keempat, InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua penyokong Mimak Podcast. Teruskan bersama kami dan jangan lupa kita ada Podcast Festival bersama dengan kawan-kawan podcast kita, keluar sekejap, macam-macam. Kita akan maklumkan daripada semasa ke semasa pada tahun hadapan, insyaAllah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih langkah studio Yayasan Mawadah. Ila liqa. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.